Jadi walaupun logik akal kita mengatakan wangi-wangian ni bagus, tapi pencipta kita kata wangi-wangian bagus dan sunat hukum dia sunnah untuk lelaki. Untuk wanita ada situasi-situasi yang tertentu yang mana dengan itu akan berlaku 5 hukum. Haram, sunnah, makruh, wajib, harus. Tak ikut susunan tu semula. Haram, makruh, harus, sunat, wajib. 5 tu. Maka akan berlaku susunan dalam 5 tu. Cuma kaedah umumnya untuk wanita, wangi-wangian tu umumnya haram dulu. Sebab dia haram dalam banyak keadaan dan dia berubah hukum pada keadaan tertentu. Tapi kalau lelaki dia sunnah dulu dan dia berubah hukum pada keadaan tertentu. Baik. Jadi makna konsep kat sini kita tahu bahawa dalam apa pun perkara dalam dunia ni kita ada limit, kita ada had. Nak buat apa benda pun ada limitasi dia, ada had dia. Sebab sesuatu apa pun dalam dunia ini yang kita lakukan melebihi dan melangkaui had yang ditetapkan oleh pencipta kita, maka dia pasti akan membinasakan. Jadi makna bahasa dunianya, kalau Allah kata haram, bahasanya ialah bahaya. Kadang-kadang kita bila merujuk kepada agama, kita kata Islam ni sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Kita rasa itu macam menyusahkan. Tapi cuba kalau doktor pakar yang kata kamu tak boleh buat yang ni, haram untuk kamu, kita ikut sebab takut sakit. Jadi sebenarnya yang Allah bagi haram tu adalah bahaya. Bahasa kitanya bahaya. Cuma bila di bahasa agama kan, itu mula orang tak nak. Jadi sebenarnya yang haram itu yang bahaya, yang kita kata super bahaya, yang sangat-sangat bahaya. Sebab itu Allah haramkan. Allah takkan haramkan benda yang baik untuk kita. Itu tujuan kita diciptakan di dunia dan tujuan alam ini diciptakan untuk manusia. Kemudian sunat. Sunat ini maknanya haram, makruh dulu. Okey, makruh maknanya dia bahaya dalam jangka masa panjang. Sebab itu baiknya pencipta kita ni tak terus halang kita, tak bagi buat, tapi jangka masa panjang dia bahaya. Contoh kan makruh makan bawang mentah kalau nak pergi solat jemaah. Baik. Tengok tu macam bahaya. Apa bawang mentah? Bawang mentah kan ada khasiat dia. Baik, makruh kenapa? Baik, jangka masa panjang agak-agak lah kalau tiap-tiap kali pergi solat jemaah mulut bau bawang, apa akan jadi? Orang lari. Maknanya orang jadi tak suka kita. Itu kan jangka masa panjang. Jadi dia bahaya untuk jangka masa panjang untuk kita. Sama juga solat di akhir waktu itu makruh. Kita kadang-kadang bila kata solat, yang penting dalam waktu dia. Memang Allah bagi kelonggaran, tapi makruh untuk kita dengan sengaja melewatkan waktu solat tanpa sebab apa-apa. Apatah lagi kalau sebabnya tengok sinetron. Tu lagilah memang, bahkan sebahagian ulama mengatakan haram dan untuk kita mengakhirkan waktu solat. Baik, kenapa melewatkan waktu solat itu makruh? Sebab kalau ikutkan bahaya, istilahnya bahaya pada jangka masa panjang. Baik, maksudnya apa? Sebenarnya disiplin umat Islam itu dilatih on time tu berdasarkan kepada solat 5 waktu. Jadi orang yang gagal untuk solat 5 waktu tepat pada masanya, itu sekaligus dia sedang gagal dalam proses perjalanan kehidupan dia. Disiplin dalam sepanjang hidup dia. Dan orang yang tidak disiplin susah untuk berjaya. Jadi Islam tu mengajar kita untuk kejayaan jangka masa panjang dengan kaedah pendidikan secara detail. Cuma kita tu tak tahu. Kita tak tahu Allah tu bila bagi hukum tu sebenarnya sedang mendidik kita. Supaya kita itu terdidik menjadi manusia yang paling berjaya dalam dunia. Jadi hari ini ada banyak sebab kenapa umat Islam tidak lagi berjaya dalam dunia ni sebagaimana umat-umat Islam yang terdahulu. Yang disebabkan sedetail-detail pendidikan yang Allah bagi kepada kita, kita tak laksanakan. Sebab kita anggap hukum hakam tu susah. Jadi akhirnya kita hanya buat apa yang wajib saja. Baik, jadi bila kata makruh itu bahaya untuk jangka masa panjang. Harus pula, memang boleh buat. Dosa tidak, pahala pun tidak. Tetapi Allah bagi, Allah benarkan kita buat. Cuma Allah kata kira bagi can lah. Buatlah kalau rasa teringin sangat. Nak buat kerana godaan banyak sangat kat dunia. Contohnya nak makan cekedih-cekedih, iklan hebat sangat. Nak buat kerana dah iklan hebat sangat, tiba-tiba kita langsung tak sentuh tu macam malaikat lah pula kan.
Jadi ada keinginan untuk makan benda-benda yang ada dalam iklan tu, selagi mana dia halal, maka Allah kata bagi canlah. Tapi kalau benda tu sia-sia, tidak menambah tenaga, tidak membaiki pemikiran, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah, maka itu menjadi sesuatu yang tak baik untuk kita. Jadi benda harus. Sebahagian ulama yang sangat menjaga makanan, sangat menjaga soal kehidupan agama dia kan, pendekatan diri kepada Allah itu, walaupun benda harus, dia kalau boleh tak mau buat. Jadi yang haram pun tinggal, yang makruh pun tinggal, yang harus pun ditinggalkan. Contoh harus sembang. Bersembang ni tak ada masalah kalau sembang-sembang kosong. Maksudnya sembang yang tak ada mengandungi bawang-bawang. Tak ada membawang, tak ada mengadu domba, tak ada domba, tak ada bawang, tak adalah unsur-unsur yang bawa kepada dosa. Baik, itu tidak ada masalah. Contoh kita nak sembang tentang balik kampung, cuti sekolah, pergi bercuti kat mana, apa aktiviti ni bulan Disember ni kan? Ataupun cerita musim tengkujuh, itu semua kosong, tak ada apa-apa ni, tak ada apa-apa, sekadar kita sembang-sembang kosong. Harus. Tapi cuba cek balik, bila kita bersembang terlampau banyak, akhirnya dia lari dah tajuk. Dia lari, dia masuk kat bawang sikit kan? Dia bawa domba sikit, mengadu domba kan, dia mula bawa cerita-cerita. Kat situ bahaya. Sebab tu benda harus tidak boleh dibuat terlalu banyak kan? Dia boleh sikit-sikit. Umpama kalau orang pergi sekolah tu, budak pergi sekolah boleh main kan, boleh kan, dia main kat sekolah, main bola sepak, bola jaring. Tapi kalau pergi sekolah asyik main je, lama-lama kena buang sekolah kan. Budak ni pergi sekolah nak main, baik pergi main, tak payah pergi sekolah. Jadi sebenarnya Allah cipta kita kat dunia tu ada tujuan untuk ibadah. Benda harus ni maknanya main kan, istilahnya main lah. Sembang-sembang tu dikira main, mainan orang perempuan sembang. Sebab tak larat sangat nak pergi angkat bola, nak pergi panjat bukit kan, sembang ni macam tu mainan lah kira kan. Bila kita enjoy buat benda tu dikira mainan kan. Orang lelaki ada cara main dia. Main dia lepak-lepak kedai kopi kan. Cara main dia naik motor besar kan, pergi keliling semenanjung Malaysia kan. Main haji, main dam kan, main catur, itu maknanya main gitu kan. Main yang tidak ada niat apa-apa, sekadar hiburan kan. Jadi main yang seumpama ini Allah izinkan selagi tak bawa kepada dosa, tetapi tu kira macam istilah bahasa kita bagi can. Tapi kalau banyak sangat, Allah petikai balik. Dia tanya, bukankah aku cipta kau ni kat dunia untuk ibadah? Aku bagi can lah nak main sikit-sikit. Tapi kalau masuk ke dunia, main sepanjang masa, out of topic. Bukan topik itu yang aku bagi kepada engkau untuk hidup di dunia. Jadi ibaratnya kalau sekolah tu kita dah kena buang sekolah. Cuma Allah ni baik, kita tak kena buang bumi. Kalau dibuang bumi, tak tahu nak campak ke mana. Jadi dia bagi peluang kepada kita untuk bertaubat dan teruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Baik, kemudian sampai kepada sunat kan. Kalau yang Islam katakan itu sebagai sunnah hukum dia, maka sunnah itu adalah sesuatu yang recommended, istilahnya baik untuk kita, jangka panjang. Jadi kalau kata solat sunat itu baik untuk kita, puasa sunat baik untuk kita kan? Cuma kita tu tak tahu selagi tak datang kajian-kajian saintifik. Dan kita kalau nak tunggu kajian saintifik baru kita nak buat, susah kan. Banyak benda-benda yang kita belum temukan lagi pun kan, sampailah akhir hayat kita, boleh jadi kita tak jumpa pun apakah hasil kajian saintifik daripada ibadah ini, A, B, C, D. Tapi kita perlu ada satu keyakinan bahawa kalau Allah bagi tahu itu sunat, itu sangat baik untuk kita, maka ia adalah recommended secara mental, fizikal, spiritual, emosi. Dan paling mudah, apa sahaja yang Nabi SAW lakukan, itulah sunat hukum dia. Apa sahaja yang Nabi lakukan, Nabi katakan, Nabi diam sekalipun, Nabi diamkan, itu sunat hukum dia. Yang makna kata kalau kita buat semua yang Nabi buat sampai kepada start bangun tidur kan, masuk toilet langkah kaki kanan ni, kalau kita nak kaji balik secara saintifik dia, kita akan jumpa semua daripada start bangun tidur sampai tidur semula. Apa yang Nabi buat itulah yang terbaik untuk kita tiru.